Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin membetulkan apa yang dibangkitkan oleh Johor Bahru tadi, iaitu yang mengatakan bahawa semua pengurusi JLC ini bergaji 40,000, 50,000 sebulan, menyebabkan sehingga kan kerajaan terpaksa menanggung 20-30 juta sebulan atau setahun. Ini ada satu fitnah dan tuduhan, tohmahan yang berat, yang jahat. Saya pengurusi prasarana. Tahu saya siapa? Tanya YB punya gaji berapa? Saya punya gaji, saya bagi tahu sekarang. Duduk, tak ada hal. We are very transparent. 8,000 saja. 8,000 saja. Udah? Ni udah di belakang ni 8,000 juga. TNB. Ya? TNB. MISC? Dengar, duduklah. Tadi yang Muhammad Johor Bahru kata, semua pengurusi. Saya sebut sekarang 2 tak betul. Dan mungkin ramai lagi yang tak betul itu. Ada jadi, kereta office lagi, YB, betul tak? Kereta office. Tak, kita cakap. Meeting allowance. Dulu pun PS buat lah, bukan PS tak buat. Sudahlah, cukuplah tu. Datuk Yang Dipertua, saya ucapkan jutaan terima kasih diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih dalam di atas titah deraja Duli Yang Maha Mulia Datuk Seri dan Di-Pertuan Agong. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuanku yang telah pun menyampaikan titah deraja yang amat bermakna kepada kita semua. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Pak Agong, Yang Amat Berhormat Pak Agong sebagai Perdana Menteri. Kita telah melihat dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini, beliau sebagai seorang Perdana Menteri yang telah dapat menangani wabak COVID dengan berjayanya dan juga mengumpulkan recovery plan untuk ekonomi negara kita ini. Saya percaya insya-Allah pencapaian telah ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini amat dihargai oleh rakyat seluruhnya, dan insya-Allah kita akan bangkit semula selepas wabak COVID ini berakhir nanti. Datuk Yang Pertua, saya juga mengambil kesempatan ini terlebih dahulu untuk mengucapkan tahniah kepada akhbar utusan Melayu, utusan Malaysia yang telah bermula publicationnya pada hari ini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhbar utusan Malaysia ini akan terus bangkit dan maju setanding dengan juga akhbar-akhbar yang lain, memainkan peranan untuk membentuk sebuah negara dan rakyat Malaysia yang maju dan berjaya. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana yang disebutkan oleh tuanku dalam titahnya tempoh hari, negara kita ini adalah sebuah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, yang mana rakyat Malaysia, setiap orang daripada kita hendaklah memahaminya akan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, supaya kita dapat memainkan peranan sebagai rakyat dan juga sebagai ahli-ahli dewan ini sebagaimana yang sepatutnya. Kita menerima ketua negara kita sebagai raja dan juga kita mengamalkan demokrasi berparlimen di dalam dewan ini untuk
berbahas bagi kepentingan rakyat jelata pada keseluruhannya. Ramai daripada kita di sini ataupun setiap orang daripada kita berhajat untuk menyumbang kepada rakyat dan negara kita sebaik mungkin. Tetapi oleh kerana kadang-kadang politiking yang berlaku di kalangan kita, sesama kita, dan berparti dengan parti, menyebabkan kadang-kadang kita terpesong daripada matlamat utama, iaitu memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada rakyat jelata pada keseluruhannya. Dengan sebab itu, saya ingin menyarankan Datuk Yang Dipertua supaya sejarah dipelajari oleh rakyat kita pada keseluruhannya, tidak kira yang dewasa, apatah lagi kepada orang-orang muda yang mungkin tidak mengetahui sejarah bangsa dan negara. Kita kena menerima hakikat bahawa negara ini adalah tanah Melayu. Tanah Melayu. Everybody must accept the fact that this is a tanah Melayu. Mungkin ada yang tidak mahu menerima bahawa ini negara ini tanah Melayu asalnya. Ini perlu, suka tidak suka, rakyat Malaysia ataupun orang yang datang daripada luar berada dalam negara kita ini kena terima bahawa ini adalah tanah Melayu. Dan Melayu merupakan rakyat penduduk asal negara kita ini. Saya harap pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan, pembangkang, menerima hakikat ini dan tidak mengabaikan, iaitu bangsa Melayu, orang Melayu adalah merupakan pribumi negara kita ini, yang mempunyai hak-haknya, hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang mesti dipertahankan oleh kerajaan dan oleh kita semua. Bagi mereka yang bukan Melayu, mereka juga adalah merupakan rakyat negara kita ini. Kita juga mesti menerima hakikat dan juga menerima hak-hak mereka sebagai rakyat negara kita ini. Tetapi ada perbezaan di antara hak-hak pribumi dengan hak-hak yang bukan pribumi. Yang ini suka tidak suka kena terima kalau kita merupakan rakyat Malaysia. Jangan lagi dipersoalkan hak-hak keistimewaan orang Melayu, umpamanya berhubung kait dengan kedudukan agamanya, budayanya, hak-hak dalam pendidikannya, juga ekonominya. Ini adalah merupakan hak-hak yang termaktub di dalam perlembagaan yang menjadi perjuangan bagi kita pemimpin-pemimpin kerajaan dan juga pembangkang untuk mempertahankannya. Datuk Yang Dipertua, begitu juga kepada yang bukan Melayu, mereka mempunyai hak mereka yang mesti dipertahankan oleh setiap orang daripada kita, tidak kira Melayu atau bukan Melayu. Hak beragama, hak mengamalkan budaya mereka, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menjalankan kehidupan, mendapatkan peluang-peluang untuk berniaga, bekerja dan sebagainya. Ini adalah hak-hak yang tidak boleh dipersoalkan, malah wajib diberikan kepada rakyat Malaysia bukan Melayu juga. Tapi Saya salah, izinkan mencelah, bertanya. Ya, okey. Tuan Yang Dipertua, saya tertarik dengan perbahasan yang telah dibawa oleh Pasir Salak berkaitan dengan hak orang Melayu. Ya, kita akui dan kita akur, dan itulah hakikatnya. Dan dengan hak tersebut juga datangnya tanggungjawab. Saya ingin bertanyakan kepada Pasir Salak, bersujukah kalau kita mengatakan dengan hak yang besar itu datang juga tanggungjawab yang besar untuk menjadi contoh kepada orang lain, untuk tidak berlaku zalim, tidak mengambil rasuah, tidak kleptokrasi, dan juga tidak melakukan salah laku, demi menjadikan bukan hanya kita sebagai orang yang mempunyai hak, tetapi juga orang yang menjadi contoh dan teladan kepada bangsa yang lain. Terima kasih, Tuan Dipertua. Datuk Yang Pertua, orang yang mengambil haknya, kenapa pula dia dianggap zalim?
kecuali dia mengambil hak orang lain. Itu yang dikatakan zalim. Jadi jangan timbul persoalan apabila orang Melayu mempertahankan hak dan keistimewaannya, maka orang Melayu itu berlaku zalim pada bangsa lain. Itu tak betul. Ya, saya sudah sebutkan tadi, kita akan pertahankan hak orang lain juga. Tak ada masalah. Soalan saya, untuk kita menjadi contoh, kita tidak berlaku zalim, tidak mencuri, tidak menyamun, adakah kita setuju? Ini kes-kes yang seperti itu berlaku di mana saja. Di kalangan orang Melayu pun ada, di kalangan bukan Melayu pun ada, di kalangan orang putih pun ada, di kalangan Afrika pun ada. Jadi itu bukan menjadi perkara yang boleh kita nak menimbulkan masalah di kalangan orang Melayu. Ya, Datuk Yang Bertua, bagi membela nasib orang-orang Melayu yang masih ketinggalan di bandar dan di luar bandar, dasar kemakmuran bersama yang dibawa oleh kerajaan adalah satu dasar yang amat baik. Yang Hormat Pasir Salak, Dasar yang amat baik. Waktu sekarang menunjukkan jam pukul 1. Mesyuarat akan berhenti rehat dan akan disambung semula jam 2.30 petang. Yang Berhormat Pasir Salak akan sambung membahas pada 2.30 petang dengan baki 8 minit 54 saat. Sekian, terima kasih. Okey. Baik. Datuk Speaker, tadi saya sebutkan dasar kemakmuran bersama yang kita sokong. Itu dasar untuk memakmurkan negara dan untuk semua pihak, semua lapisan akan menikmatinya. Di sini saya ingin mengingatkan bahawa bila dikatakan kemakmuran bersama itu, bukan maknanya sama rata. It's not equal. Equitable? Yes. Equal is not equitable. Jadi maksudnya rakyat atau golongan yang deserving cases seharusnya diberikan perhatian dan tekanan oleh kerajaan. Itu saya nak berkongsi pahaman tentang kemakmuran bersama ini. Jadi untuk membela masyarakat luar bandar, saya menyeru kepada kerajaan untuk meneruskan pembangunan kawasan luar bandar, pembangunan koridor-koridor wilayah diteruskan. Sekarang kita tak dengar lagi dah kena dengan koridor, pembangunan program di beberapa koridor yang telah pun dimulakan beberapa tahun yang lalu. Kita tak tahu. What is the status? Apa kemajuannya? Berapa ramai rakyat mendapat manfaat daripadanya? Kita tahu bahawa pembangunan koridor ini merupakan catalyst atau pemangkin kepada pembangunan ekonomi di luar bandar, di pantai timur, pantai barat, di selatan, Sabah, Sarawak. So, saya menyuruh kepada pihak kerajaan memberikan fokus kepada pembangunan koridor-koridor tersebut. Selain daripada itu, untuk memajukan kawasan luar bandar ini, projek-projek seperti ECRL, HSR, High Speed Rail, RTS dan lain-lainnya hendaklah diteruskan kerana projek-projek ini merupakan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, memberikan peluang pekerjaan, memberikan peluang perniagaan dan macam-macam lagi manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat di luar bandar. Semasa kerajaan sebelum ini, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan, projek digantung, projek diberhentikan dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi terencat. Jadi saya harap Kerajaan Perikatan Nasional kali ini tidak melakukan kesilapan seperti itu. Itu satu kesilapan. Walaupun digantung untuk tujuan untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan, tetapi kita dapati bahawa kemudiannya disambung semula setelah digantung buat sekian lama. Jadi saya menyeru sekali lagi supaya projek-projek pengetahuan awam yang saya sebutkan tadi dapat diteruskan. Selain daripada itu juga saya menyeru kepada pihak kerajaan supaya meneruskan pembangunan projek-projek Bandar Malaysia, projek TR Exchange dan lain pembangunan yang lain. Walaupun pada mulanya Kerajaan Pakatan Harapan mendapati projek-projek ini membazir dan tidak menguntungkan, tapi kemudiannya Menteri Keuangan sendiri, Menteri Keuangan yang sebelum ini
sendiri telah mengakui bahawa projek di TRX itu dan juga Bandar Malaysia itu merupakan projek-projek yang amat besar artinya kepada pembangunan Malaysia. Yang mana memberikan multiplier effect, kesan berganda kepada ekonomi negara. Ya Muhammad. Kita sekarang sedang memajukan negara kita untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Di sini kita perlu menyediakan tenaga kerja yang terdiri pada anak bangsa Malaysia yang dapat menangani cabaran masa hadapan. Di sini kemajuan teknologi dan juga innovation perlu dibuat kerana kita sekarang ini jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara maju. Boleh dikatakan di antara 50 ke 100 tahun ketinggalannya dari segi teknologi dan juga innovation. Sedih kita menyebutkan di sini bahawa tidak ada benda apapun yang dihasilkan oleh kita rakyat Malaysia ini yang boleh dianggap sebagai satu innovation ataupun mereka cipta seperti mana yang dibuat oleh negara-negara lain. Kita bergantung kepada negara lain dalam semua perkara, sama ada dari segi peralatan untuk keperluan harian ataupun untuk pertahanan. Umpamanya tidak ada satu benda, ibarat senjata pun kita terpaksa bergantung dengan pihak luar. Jadi sudah sampai masanya teknologi, innovation, invention merupakan agenda kerajaan yang mesti disokong oleh rakyat dalam hal ini. Datuk Yang Dipertua, bebaskan negara kita daripada bergantung kepada luar. Pada masa ini kita masih lagi dijajah dari segi ekonomi. Walaupun tidak dari segi ketenteraan, tetapi dari segi ekonomi kita tidak boleh menafikan bahawa kita masih lagi dijajah oleh negara-negara besar seperti Amerika, seperti Jepun, seperti Korea dan juga negara-negara barat. Kerana kita bergantung ekonomi kita, kehidupan kita daripada pihak mereka. Jadi dengan sebab itu, kemerdekaan politik yang telah kita capai mesti diteruskan dengan kemerdekaan, independence dari segi ekonomi. Economic independence, financial independence is so important if you want to be a developed country. Ya, negara yang maju dan berpendapatan tinggi dan juga mempunyai maruah yang tinggi di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Jadi tuan-tuan Datuk Yang Dipertua, saya menggesa pihak kerajaan untuk memperbesarkan agenda pembelajaran kepada anak bangsa kita untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai matematik, kerana golongan-golongan inilah yang akan menjadikan golongan yang akan mencipta ciptaan-ciptaan baru bagi negara kita. Sekarang kita banyak engineers dalam negara kita. But what is the status of our engineers? What are they doing? Ya, dibandingkan dengan jurutera engineer bangsa-bangsa lain di negara-negara yang maju. Jadi ini kita kena perhebatkan agenda memperkasakan ilmu dan pengetahuan dari segi teknologi, dari segi sains dan matematik kepada anak bangsa kita. Datuk Yang Dipertua, beasiswa sebanyak-banyaknya harus diberikan kepada anak bangsa kita. Jangan kedekut untuk memberikan beasiswa dan juga bantuan-bantuan yang lain kepada anak bangsa kita untuk belajar ke luar negara. Kita kena belajar daripada bangsa Jepun. Jepun apabila perlu bangkit semula setelah kalah perang, mereka menghantar anak bangsa mereka ke Amerika. Begitu ramai sekali untuk mempelajari segala bidang ilmu dan pengetahuan dan juga teknologi daripada negeri Jepun. Dan kembali ke negara Jepun, mereka mengalih bahasa daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Jepun. Ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka perolehi daripada belajar di Amerika Syarikat itu. Jadi saya berharap anak bangsa kita juga dihantar dengan begitu ramai sekali. Ya, expose them to the world, show them the world that they also can. Boleh seperti anak bangsa lain, Jepun, Korea, Amerika, semuanya tidak hebat mana, melainkan mereka mendapat sokongan daripada rakyat dan kerajaan untuk jadi bangsa
yang hebat dan berjaya. Jadi jangan kita kedekut atau kata tidak ada cukup wang, tidak ada itu, tidak ada ini. If we can spend billion of dollars dalam perkara-perkara yang lain, ilmu dan pengetahuan teknologi yang diperolehi ini adalah investment yang paling penting untuk kita melihat masa depan mereka mencapai kejayaan yang cemerlang. Jadi dengan sebab itu, saya mengharapkan kerajaan dan juga pihak swasta untuk sama-sama menyumbang kepada pembangunan teknologi dan inovasi dalam negara kita ini. Kerana masa sudah habis, ya, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salah.